Sesuatu yang kita nak umumkan ni saya bersemangat ni sebab daripada dulu saya cuba nak jadi penyanyi. Nak jadi penyanyi? Nak jadi penyanyi. Ada bakat? Bakat tu taklah besar. Tapi sikit-sikit bolehlah karaoke kan. Jadi kena pergi ke uji bakat. Apa yang dia? berbakat besar tu boleh datang ke uji bakat pencarian bakat nyanyian juara pujaan Auditorium P. Ramlee di Wisma Radio Angkasa Puri pada 14, 15, 21 dan 22 Mac bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Manakala pada 20 Mac bermula jam 3 petang hingga 6 petang. Jadi hari ini dah mula 14. Hari ini dah mula 14. Sekejap lagi pukul 9 pagi sampailah pukul 5 Saya akan beratur petang lagi nanti. pukul 9 Ataupun untuk maklumat lanjut boleh layari laman Facebook hiburan TV RTM. Dan yang menariknya juaranya nanti ada hadiah wang tunai berjumlah RM50,000. Itu juara nantilah. Lepas uji bakat dulu. Jadi terkenal. Lepas tu orang nampak bakat kita, dapat duit lagi. Apa lagi nak? Apa lagi nak? Tapi Ivan itulah. boleh ikut? Saya tak apalah, tak apa. Tu saya kata Tuhan ni dia ada kan, dia bagi bakat sama rata je semua. Ivan memang tak boleh nyanyi. Tapi kalau cerita pasal nyanyi ni, kalau nak menyanyi kita kena makan. Kalau tak makan nanti suara tu tak keluar lah. Tak keluar. Tapi kalau cerita pasal makan pula kena ada cara makan yang sihat dan tak sihat. Tak boleh berlebihan macam tadi kita nak makan nasi lemak, roti canai tu tak boleh. Tak boleh. Sekarang ni kalau nak makan cara sihat macam mana nak imbangkan tu. Kalau tak nanti obesity pula. Obesity ni disebabkan oleh pemakanan yang tak sihat lah. Jadi kita nak bercerita lebih lanjut ni pasal gaya hidup. Pemakanan diet seimbang, obesiti dan gaya hidup sihat bersama dengan Encik Samsul Kamal Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Samsul. Waalaikumsalam. Terima kasih sebab bersama kami. Kita nak cerita pasal obesiti, cerita pasal pemakanan, cerita pasal makan nasi ni juga. Ada orang sampai tak makan nasi sebab nak kurus macam saya dengan Ivan. Ya, betul. Jangan libatkan saya dalam apa-apa. Tapi saya tak tahu sebenarnya sebelum ni kita memang selalu ada orang tu makan nasi 3 kali sehari. Ada mungkin kurang 2 kali sekali sehari. Tapi saya tak tahu rupanya nasi ni boleh menyebabkan obes. Ya, betul. So kalau kita perhatikan sekarang ni dari segi penduduk Malaysia dan juga serata dunia lah hampir 1/3 penduduk dunia ni makanan ruji ni ialah nasi. Ya. So semalam Ivan dan Ismail makan tengah hari makan apa? Nasi. Makan nasi, betul tak? So kita kalau lihat dari segi penduduk bandar terutamanya dan juga jejaka-jejaka kosmopolitan macam you all dah mula kurangkan pemakanan nasi. Kerana nasi ni selalunya dikaitkan dengan penambahan berat badan dan juga dengan penyakit. So kenapa sebenarnya? Kenapa kebanyakan orang dah mula untuk kurangkan makan nasi? Kan kita selalu dengar kan, kalau nak kuruskan badan, kita kena kurang makan nasi. Now, kenapa? Ini satu fakta yang mungkin ramai orang tak tahu, saya nak tekankan dengar baik-baik Dalam satu pinggan nasi, ada 10 sudu gula. Ya. Saya rasa tak perlu nak ditekankan tentang... Ni nasi putih tanpa lauk. Nasi putih yang you makan semalam tengah hari. Nasi putih yang biasa dalam sepinggan ada 10 sudu gula. Perlukah kita nak tekankan bahayanya makan gula yang berlebihan? Saya rasa tak perlulah. Kerana pemakanan gula yang berlebihan akan menyebabkan obesiti dan yang paling ketara apa dia? Diabetes. Dan kebanyakan penyakit-penyakit yang kronik. Termasuklah komplikasi jantung dan juga ada kajian yang menunjukkan pemakanan gula yang berlebihan juga menyebabkan kanser. Ada So inilah sebabnya kebanyakan orang cuba untuk mengurangkan pengambilan makan nasi. Tapi itu mungkin juga disebabkan kandungan kanji yang terlalu banyak dalam nasi. Kalau ada nasi yang ataupun beras yang kandungan kanjinya itu kurang, ya betul, boleh membantu. Tapi dia kurang pun. So saya kena terangkan sedikitlah tentang nasi ni Semua karbohidrat ni semua termasuklah oats ataupun nasi mengandungi 2 jenis kanji. Yang satunya kanji yang cepat serap dan satu lagi kanji yang lambat serap. So kanji yang lambat serap tu baguslah. Kanji yang cepat serap tu tak bagus. Dan ini dikaitkan dengan GI ataupun yang dipanggil glycemic index. Apa benda glycemic index ni? Glycemic index ni ialah tahap penyerapan gula dalam darah. Kalau you ambil gula makan, tahap GI dia, glycemic index dia ialah 100%. Hampir serta-merta diserap ke dalam darah. Tapi kalau you ambil makan nasi biasa yang you masak secara konvensional, dia lebih kurang 90. Bermaksud penyerapan gula ke dalam darah
hampir sama macam kita makan gula juga. So itulah sebabnya kenapa makan nasi ni bahaya, nasi biasalah. Untuk menjawab soalan you tadi, kalau kita ambil beras yang contohnya beras yang lebih kualiti tinggi, kandungan GI dia rendah sedikit saja, tapi masih berada pada tahap yang tak sihat untuk kita makan. Tahap GI yang baik untuk kita makan ialah di bawah 50. Bermaksud kalau you diabetik pun you masih boleh amalkan. Perbincangan kita semakin serius. Sebenarnya saya mula risau orang yang tengah menonton kat rumah ni ketika ni baru nak bersarapan, yang nasi lemak, baru nak nasi basuh goreng. beras. Mengarutlah dia kata nasi itu bahaya. Saya macam betul ke nasi bahaya, tapi Gini, itu mesti ada cara. Ya, saya terangkan dia sebenarnya nasi tak bahaya. Teruskanlah makan nasi. Tak pun marah. Bukan niat kita nak suruh orang berhenti makan nasi. Sebab tak ada memang itu salahnya, amalan kita. Tak ada salahnya makan nasi. Ya. Kita kan orang Malaysia, kan orang Melayu, memang kalau kita makan nasi. Ya, betul tak Tak ada salahnya makan nasi. Betul. Tapi Cuma ada cara dia. cumanya pada pendapat kami lah cara masak nasi tu tak betul. Kalau Ya, tak betul ni cara macam mana nak kembali Nak kepada nasi tu. kayu api ke? Ya. Kalau kita tengokkan dulu zaman datuk nenek kita, kalau dia masak nasi, dia masak pakai kayu api, betul tak Dan sebelum nasi tu masak, sebelum dia mencapai ke tahap mendidih, nenek kita dah buang air tu dan biarkan nasi tu terus masak. Inilah cara yang betul sebenarnya untuk masak nasi. Dengan cara ini sebenarnya, bila nasi tu sebelum sampai ke tahap mendidih, tadi saya ada kata kanji yang tak baik tu kan, dia akan keluar masuk dalam air tu, ditelerai daripada beras, dan bila nenek kita buang air tu, cuma kanji yang baik tu saja yang tinggal dalam beras. Inilah cara yang betul untuk masak nasi. Tetapi takkan kita nak masak nasi pakai kayu api. Yalah. Betul tak kan? Nak Kayu duduk api dekat tu pula. apartmen. Kondominium macam Kita mana tak nak boleh cari? buat pembakaran secara terbuka, Ya, salah, betul, betul tak ya? betul. So ada satu ciptaan baru ya, new produk yang baru di mana rice cooker greens ni boleh memasak nasi dengan cara yang betul. Dia boleh mengekalkan kanji yang baik itu, pada masa yang sama meleraikan kanji yang tak baik itu daripada beras. So kita boleh lihat bahawa yang tadi saya cakap tentang GI tadi, dia akan turun kepada tahap yang selamat untuk kita makan. So Ivan, Ismail, jangan risau, teruskan makan nasi, is okay. Dan, tapi cara masak tu kena betul. Rice cooker itu dibangunkan oleh Greens syarikat Malaysia Tuan Sendirian Ibu, Berhad. Ya, Greens Malaysia Sendirian Berhad yang membentuk produk ini daripada asalnya, dan juga kami akan pasarkan produk ini untuk promotekan orang terus makan nasi. Sebenarnya kita suka makan nasi, dan ramai orang yang nampak bahayanya makan nasi ini cuba tukar kepada makanan alternatif seperti oats. Bijirin. Betul. Bijirin, kan? Bercakap kalau alternatif tu, sebenarnya kita perlu kembali kepada pemakanan mengikut piramid makanan lah kan. Ya. Makan buah-buahan lebih, kacang dan sebagainya. Ni cakap ni betul-betul buat ke apa? saya buat. Apapun, sekarang ni perbincangan kita makin hangat ni. Pastinya ada di rumah yang nak bersama-sama Betul. berikan pendapat ataupun nak bertanya, ada kemusykilan, kita buka talian kita. Taliannya 03 berapa tu? 2282 8578 dan juga 8579. Hubungi kami, kita bertanya terus macam mana Nak ni tanya dia pasal kata nasi ke nasi ke apa dia. Mesti ada kandungan, jumlah kandungan, contohnya pinggan tu besar mana, semangkuk ke apa, yang disyorkan, yang jumlah yang elok untuk yang kita nak boleh serap. Ya. Okey. Pada pendapat saya lah, cara yang paling mudah untuk kita ikut ialah untuk kita berhenti makan sebelum kita kenyang, kan ya. So kalau kita nak makan nasi tu tak salah lah, pada pendapat saya dalam satu mangkuk nasi tu dah cukup dah untuk kita makan. Sekali untuk satu sajian. Okey. Ya, Kita satu ada sajian, ya. kita ada pemanggil nak Terus tanya. ada. Terus ada. Kita okey. buka talian dia terus ada. Okey, kita silakan Puan Fatimah Dari Seremban. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dah makan nasi pagi ni? Dia Ya. tengah masak nasi. Dah makan Saya tengah dengar penerangan daripada doktor tadi. Aha. Saya nak tahulah, oleh kerana keluarga saya semua penyakit yang 5 beradik ini. Jadi dari segi pemakanan macam mana agaknya yang boleh mengelakkan daripada kencing dan darah tinggi. Baik, itu So, saja. tadi bila kita masak, bermakna dibuangkan air. Tapi masalahnya sekarang kita masak pakai rice cooker. Ya. Jadi dia kadang nasi itu dah kering. Jadi beras apa agaknya yang boleh kita makan mengelakkan daripada penyakit ini, doktor?
Baik. Itu saja ya Puan Fatimah. Okey, terima kasih Itu Puan. saja nak tahulah. Okey. Terima kasih. Ya. Pemilihan Soalannya beras tadi dan daripada juga- Puan Fatimah ialah soalan pasal ramai ahli keluarganya mengidap manis. penyakit kencing manis. Jadi dia nak teruskan makan nasi dan apa cara yang baik untuk Kawal. mengawal penyakit. beras apa yang boleh digunakan? Kebanyakan orang akan diberi nasihat untuk makan beras mati ataupun beras perang. Ya, betul tak ya? Sebenarnya dalam kandungan beras mati ni ataupun beras perang ni masih mengandungi tahap gula yang agak tinggi. Tapi GI dia berada pada tahap sederhana. Masih belum berada pada tahap selamat untuk dimakan untuk mereka yang menghadapi kencing manis. Belum selamat lagi sebenarnya. Dan beras perang ni kebaikan dia ialah kerana dia mengandungi serat. Ya, so serat tu baiklah. Tapi ini tidak membantu untuk mereka yang menghadapi masalah kencing manis. So pada pendapat saya, penyelesaian yang terbaik ialah untuk masak nasi ni dengan cara yang betul. Dan cara yang betul untuk masak nasi ini ialah jika kita gunakan grains rice cooker yang akan kita perkenalkan ini, beras yang dimasak itu akan turun glycemic indexnya kepada tahap yang rendah di mana ianya selamat untuk dimakan oleh mereka-mereka yang menghadapi penyakit kencing manis. Itulah pendekatannya. Itu pendekatan yang ikut kalau cara lama tadi kita Kalau cara- buang airnya Ya, betul. sebelum dia kering. Correct. So walaupun cara begitu, belum tentu untuk kita dapat buangkan kanji yang tak baik tadi. Kerana kanji ni akan terlerai daripada nasi pada tahap suhu yang tertentu sahaja. So kalau terlebih suhunya, kanji yang baik tu juga akan terlerai daripada nasi. Kalau suhunya tak betul, kanji yang tak baik tadi pun masih tak terlerai daripada nasi. Dan setiap jenis beras mengandungi tahap keleraian kanji tak baik itu pada tahap yang berbeza. Lebih kurang kepada 70 ke 90 darjah Celsius. So nak buat benda ni secara manual saya rasa agak sukar dan mungkin hasilnya tak dapat yang kita inginkan. Dengan cara pendekatan grains rice cooker, bila kita masukkan beras tu di dalam periuk nasi ni, dia secara automatik akan kesan apakah tahap suhu yang diperlukan untuk meleraikan kanji yang tak baik tadi untuk keluar daripada nasi. Ianya dilakukan secara automatik. Itu peringkat pertama. Peringkat keduanya, dia akan kekalkan suhu tersebut sampai semua kanji yang tak baik tadi akan keluar masuk ke dalam air dan dia akan masuk ke peringkat ketiga di mana air di dalam periuk nasi itu akan turun. Ya, dan dia akan turun. So semua kanji-kanji yang tak baik tadi akan terkumpul di dalam air tersebut. Berbeza dengan cara kita masak nasi secara konvensional. Di mana air itu tetap ada dalam periuk nasi itu. Itu penerangan cara masak nasi. Saya tak masak nasi, saya beli je nasi. Apa pun kita ambil seorang lagi pemanggil dari Muhammad Hafizi dari Kelantan. Oh, Silakan. Kelantan. Hello, Cik Hafizi. selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Cik Hafizi, soalannya Cik Hafizi. Saya mengalami masalah obesiti dan pada pendapat anda bagaimanakah cara pemakanan yang seimbang? Seperti berapakah nasi yang perlu saya ambil dalam sehari? Masalah Kerana saya mempunyai berat yang berlebihan. Okey. Itu. obesiti sejak bila tu? Tahun lepas dan sekarang ini masih kekal obesiti. Baik. Okey, terima kasih Cik Hafizi. Cik Samsul, obesiti, berat badan berlebihan. Berapa jumlah nasi yang perlu dimakan dalam sehari? Sebelum tu saya nak tekankan sedikit tentang dua fakta yang kita tahu. Satunya ialah penyakit obesiti ni. Obesiti ni dah satu penyakit. Dan masalah ini penduduk Malaysia terletak pada peringkat yang agak tinggi bermaksud ramai penduduk Malaysia yang mengalami penyakit obesiti. Yang keduanya, 4 antara 10 orang di Malaysia mengalami penyakit kencing manis. Saya ulang balik 4 dalam 10 penduduk Malaysia ada penyakit kencing manis. Ini mereka yang tahu mereka ada penyakit kencing manis. Ramai yang tak tahu pun mereka ada penyakit kencing manis. Untuk menjawab soalan tadi tentang obesiti tu, sekarang ni kita perlu tahu tak ada jalan singkat untuk menyelesaikan masalah obesiti. Ia perlukan disiplin sebenarnya dan ia memerlukan satu pendekatan yang sangat logik Maksudnya output yang lebih, input yang kurang. Dan kita perlu bersenam. Kerana bersenam ni akan meningkatkan tahap metabolic rate kita, kadar metabolik di mana makanan yang kita makan tu akan dibakar secara lebih efisien. So
kalau kita nak menjawab apakah macam mana untuk menyelesaikan masalah obesiti, pada saya mulanya kita kena kurang makan makanan yang berat. Ya, ini satu Nasi itu tak payah kurangkan. Nasi perlu dikurangkan, ya, kerana ia mengandungi gula yang sangat tinggi. Ya, pemakanan nasi yang berlebihan macam saya cakap tadi, kerana satu pinggan nasi mengandungi 10 sudu gula, akan sudah tentunya menyebabkan penambahan berat badan. Kerana kita bekerja pun kita duduk, ya, sambil bawa kereta pun kita duduk. Kita dah kurang bersenam sekarang ni. Jadi penambahan gula yang berlebihan dalam badan tidak dibakar. So apa jadi dengan gula-gula ni semua? Ianya akan ditukar kepada dalam bentuk lemak. So ini yang menyebabkan kita naik berat badan. Dan cara untuk menyelesaikan obesiti sebenarnya ini secara general lah, tapi pendekatannya pada pendapat saya, kalau saya nak berikan nasihat, ialah untuk kita kekalkan disiplin pemakanan yang sangat tinggi untuk 30 hari yang pertama. Maksud untuk 30 hari yang pertama tu, kalau boleh kita makan makanan yang cuma berasaskan kepada alkali saja, alkaline food saja. So ini pertama yang kita kena buat. Dah risau lepas ni nak ganti dengan apa makanan. Sebab orang Malaysia ni dia kreatif. Kalau orang dulu-dulu dia cipta macam-macam. Kalau kita sebut nasi goreng tu ada beratus jenis nasi goreng kampung, nasi goreng Cina, nasi goreng ikan masak. Belum lagi sebut nasi dagang, nasi kerabu, macam-macam semuanya nasi. Ya. Jadi kita susah nak elakkan sebenarnya, tapi yang disebutkan tadi perlulah seimbang. Ya, betul. Dan saya dapat lihat, sebab kebanyakan orang dah mula sedar tentang bahayanya nasi ni, mereka tukar makan oats. Tapi saya nak tanya, berapa banyak oats yang kita boleh makan, betul tak? Mampu tak kita makan oats untuk sarapan, makan tengah hari, makan malam, ya? Akhirnya kita akan tetap makan Nasi juga. Ya. So pada pendapat saya, lebih baik kita makan nasi dengan cara yang selamat, dimasak dengan cara yang betul. Kami tak cakap berhenti makan nasi, tapi harus masak dengan cara yang betul. Dan makan malam pun perlu diawalkan. Ya, betul. Makan, makan lebih awal. Okay. Ya, betul. Itu dia, terima kasih Encik Samsul Kamal Arifin perkongsian mengenai diet seimbang, obesiti, gaya hidup dan juga berkenaan nasi itu tadi.